Baik, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi semalam membuat beberapa ketetapan baharu berhubung aktiviti pengimarahan di masjid dan surau di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan termasuk penjarakan fizikal antara jemaah dikurangkan daripada 1.5 meter kepada 1 meter. Ketetapan berkenaan berkuat kuasa bermula waktu maghrib semalam dan perkara berkenaan telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Selain itu, kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas serta warga negara asing yang mendapat vaksin lengkap turut dibenarkan menunaikan solat berjemaah di masjid dan juga surau. Jadi jam ini kita nak memahami perkara ini dengan lebih jelas dari perspektif kesihatan awam, dan bersama kita secara langsung melalui Skype adalah pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari. Ya, Prof, melihat kepada berita ini, adakah apa pandangan Prof? Tidakkah terlalu awal untuk kita kurangkan SOP penjarakan seperti ini? Kalau kita perhatikan kepada SOP sedia ada, langkah yang diambil oleh Jabatan Agama Islam Wilayah adalah pada pandangan saya bertepatan dengan situasi semasa. Kerana jarak yang paling kurang yang dibenarkan ialah 1 meter. Jadi apa yang dilakukan sekarang ni tidak ada yang berlawanan dengan SOP. Dan samping itu, angka vaksin di kalangan dewasa sudah melebihi 95%, dan saya tidak anggap ia merupakan satu ancaman terhadap kemungkinan berlakunya potensi di masjid-masjid. Ya, Prof, dalam masa yang sama juga dalam hal ini, bukankah Malaysia masih dalam endemik dan tidakkah masih dalam fasa pandemik untuk masuk endemik ini, dan tidakkah kita melihat penyakit itu, COVID-19 itu masih lagi wujud? Kita melihat konteks ini secara keseluruhan, ya. Maksudnya bukanlah kita tengok kepada satu atau dua data, tetapi juga kepada angka-angka mereka yang sedang dirawat di hospital dan juga mereka yang di kuarantin, ya. Pada pandangan saya, walaupun pada masa ini kita masih lagi berada dalam pandemik, tapi suasana beransur-ansur pulih, ya, yang mana dengan liputan vaksin melebihi 95%, ia sepatutnya dianggap selamat, ya, untuk kebanyakan aktiviti terutama di masjid. Dan kita tahu bahawa dalam perkhidmatan pengangkutan awam, ya, tidak ada aplikasi penjarakan dan sebagainya, dan selama ini kita dapati bahawa tidak ada satu perkara yang di luar jangkaan berlaku, maksudnya tidak ada kluster-kluster yang berkaitan sedemikian disebabkan oleh pematuhan SOP dan sebagainya. Jadi saya berpendapat situasi yang selamat juga di masjid-masjid dan juga di rumah-rumah ibadat. Dan juga adakah pandangan Prof perkara ini perlu kita lakukan di situasi yang lain seperti makan di kedai makan misalnya, untuk penjarakan itu kita kurangkan? Saya berpendapat SOP di kedai-kedai memang meletakkan jarak 1 meter, kalau kita lihat dalam konteks sehari-hari saya lihat di restoran dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada yang lebih dekat, dan saya perhatikan juga kadang-kadang mereka yang datang daripada satu keluarga kadang-kadang makan dalam meja yang sama tanpa penjarakan yang jelas, ya. Saya berpendapat dalam konteks ini kita perlu juga melihat kepada liputan vaksinasi dan dari mana mereka-mereka yang makan semeja itulah di restoran masing-masing. Pada pendapat saya, jika mereka datang dari keluarga yang sama, tidak ada isu mengenai jarak. Dan jarak 1 meter itu adalah merupakan ketetapan minimal yang perlu diperuntukkan bagi membolehkan physical distancing ataupun penjarakan fizikal bagi mengelakkan berlakunya jangkitan. Prof, saya nak beralih sedikit kepada kebimbangan WHO di benua Eropah, kerana ada dikatakan bahawa benua Eropah dan Asia Tengah akan berhadapan dengan gelombang baru COVID-19 itu, dan mungkin dalam beberapa minggu akan datang. Mungkin Prof boleh jelaskan punca dan faktor. Adakah di sini kita lihat faktornya adalah program vaksinasi yang begitu perlahan di sana? Saya melihat kemungkinan sedemikian adalah disebabkan oleh faktor semula jadi jangkitan, ya. Kalau kita lihat di Asia Tengah terutamanya, mereka pada masa ini mencatatkan kes yang rendah, ya, dan kemungkinan mungkin berlakunya mutasi dan juga disebabkan oleh SOP ataupun restriction movement, ya. Maksudnya limitasi untuk pergerakan dan sebagainya sudah tidak berlaku secara meluas seperti mana yang kita amalkan di Malaysia pada hari ini. Jadi kemungkinan juga sekiranya berlaku mutasi jin dan sebagainya menyebabkan kes-kes yang baru dan keadaan mungkin berulang kitaran wabak COVID-19. Apa yang penting di sini ialah pada pandangan saya, ancaman ataupun amaran diberikan oleh WHO ni perlu diberikan perhatian oleh negara-negara yang terbabit bagi mengelakkan sebarang kemungkinan berlakunya ledakan kes yang baru, dan seterusnya
mengelakkan keadaan yang mana mungkin kita akan mengalami pandemik yang berterusan tanpa berakhir. Dan kita haraplah kerjasama dengan negara tersebut dalam konteks yang sedemikian.